Soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah meja mengufuk dengan AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG sama dengan 34 cm. Okey. Nyatakan dan hitung sudut antara kaki meja AF dan BE. So, kaedah yang sama, bulat-bulat pangkah-pangkah. Kita bulatkan AF. So, segaris AF ni kita bulatkan. Kita bulat A, kita bulat F. Dan jangan lupa di atas garisan AF ni kita juga terdapatnya P. Maka P pun turut kena bulat. Dan kita pangkah BE. Ini garisan BE. Kita pangkah B. Kita pangkah E. Dan sekali lagi ada P di tengah-tengahnya. Jadi P pun kita pangkah. Dalam kes ini, kalau kita nak pilih yang bulat saja, susah sebab kita ada dua-dua. Kita ada dua huruf yang dibulat saja, iaitu A dan F. Jadi, kita akan pilih yang bulat pangkah dahulu, iaitu P. Sebab P ada satu je bulat pangkah dekat situ, P. So, kita tengok apa huruf yang paling dekat dengan P untuk bulat. Jawapannya sama. P dekat dengan A, P dekat dengan F. Jadi, yang mana perlu dipilih? Jawapannya, kita boleh pilih saja yang mana-mana yang kita nak. PA ataupun boleh juga pilih PF. Sebab A dengan F sama je jarak je daripada P. Untuk pangkah, kita akan cari yang paling hampir dengan A. Masa ni antara E dengan B, kita akan pilih B sebab B lebih hampir dengan A. Jadi, jawapannya APB. Dan sekiranya kamu pilih F di peringkat awal tadi, yang paling dekat dengan F sekarang adalah E. Jadi, kamu memperoleh dua jawapan yang berbeza, yang mana kedua-duanya pun betul. Kamu tulis salah satu betul, kamu tulis dua-dua pun betul. Markah yang sama. Dan untuk menghitung sudut, macam tadi kita akan ambil satu sahaja. Cuma kali ni saya tak boleh guna lagi dah segitiga selaras tadi. Saya kena mengikut rajah. Sebab kalau kita perhatikan, gambar rajah ni, sudut yang kita dapat bukan lagi bersudut tegak. Segitiga yang kita dapat bukan lagi segitiga bersudut tegak. Segitiga yang saya dapat sekarang adalah segitiga yang biasa macam ni. Segitiga sama kaki. A, B, P. Saya ambil yang segitiga atas ni. Okay, dalam kes yang ni, saya tak boleh kira semua. Saya kena kira sudut di sebelah kanan tu dulu. Ni segitiga ni, saya ambil yang sebelah kanan dulu. Okay. Daripada yang sebelah kanan ni, kita tahu yang PB tu akan jadi hipotenus. Manakala B ke titik tengah, ini kita panggil dia sebagai tentang. Manakala P ke titik tengah AB ni, kita panggil dia sebelah. Okay. Tengah sampai ke B ni nilai dia 15 cm, iaitu separuh daripada DC, 30 cm. Manakala hipotenus PB bersamaan dengan 17 cm, iaitu separuh daripada panjang EB sebanyak 34 cm. Okay. So, kita ada nilai tentang, kita ada nilai hipotenus. Kita kena gunakan rumus sin. Jadi, sin negatif 1, 15/17. Kita akan dapat 61.93. Tapi ingat, ini bukan jawapan akhir. 61.93 ialah nilai sudut dalam segitiga sebelah ni saja. Jadi, kalau kita nak dapatkan kedua-dua sudut, kiri dan kanan, dapat jumlah sudut yang sebenar, kita perlu darab dengan 2. Jadi 2 darab sin negatif 1, 15/17. Dan jawapan yang baru ialah 123.86 darjah. Okay. Kalau soalan macam ni keluar dalam SPM, memang akan ramai calon terlupa nak darab dengan 2. Dan ini soalan yang terakhir, iaitu soalan SPM tahun 2019. Soalan ini merupakan soalan yang sangat tidak pernah keluar dalam SPM. Jadi apabila dia keluar sekali, ramai calon yang tidak mampu menjawab dengan betul. Okay. Daripada rajah tersebut, diberi tinggi pintu ialah 2.5 meter.
A, tandakan sudut di antara pintu dan dinding. Okey. Soalan A ni, ayat pertamanya ialah pintu. Mana pintu? Okey, pintu yang saya warnakan dengan warna hijau tu. Itu pintu. Dan mana dinding? Dinding bukan yang bawah ni, ini lantai. Dinding yang saya warnakan dengan warna merah. Jadi soalannya, tandakan sudut antara pintu dan dinding. Maka jawapannya jelas, antara pintu dan dinding, di situlah sudutnya. 1 markah. Okey. Ada juga calon yang cuba membuat garisan di atas dan letak sudut di atas. Masih lagi betul, 1 markah. Tapi paling ramai calon menjawab sudut di dalam ni. Itu bukan sudut di antara pintu dengan dinding. Itu sudut di antara pintu dengan bingkai pintu. Ataupun kita kata itu adalah sudut bukaan pintu. Jadi ini salah. Ramai calon akan jawab yang tu. Okay, ingatlah, antara pintu dan dinding. Maka inilah jawapannya. Soalan yang kedua, seterusnya hitung sudut bukaan pintu. Sekarang baru dia minta sudut bukaan pintu. Yang mana sudut bukaan pintu? Adakah yang tu lagi? Tidak. Itu sudut di antara pintu dan dinding. Sudut bukaan pintu yang di atas ni. Yang ramai calon jawab salah tadi tu. Okay. Jadi kalau kita nak hitung, kita kena buat segitiga tu. Kita kena kira segitiga tu. Saya turunkan ke bawah. Saya tambahkan satu bucu di hujung tu sebagai nama dia O. Supaya senang saya nak kira. Okey. Macam tadi, ini bukan segitiga bersudut tegak. Jadi kita tak boleh guna kaedah menggunakan segitiga selaras tadi untuk menghitung sudut. Saya perlu bahagi dia kepada 2 bahagian. Saya kena kira separuh dulu. Saya tegakkan dia. QPO saya tegakkan daripada rajah ni. Saya tegakkan menjadi macam ni. Dan saya kira sekarang separuh dahulu. Separuh yang atas sahaja. Okey. Daripada segitiga separuh yang atas ni, saya tahu ini adalah hypotenuse. Q ke titik tengah PQ ni ialah tentang. Manakala O ke titik tengah garisan QP ini adalah sebelah. Nilai Q ke titik tengah P ni, ke titik tengah garisan QP adalah 0.6 meter. Datangnya daripada separuh daripada 1.2 meter jarak QP. Itu 0.6 meter. Manakala QO, Q ke O sama dengan lebar pintu, iaitu 1 meter. Jadi saya ada nilai tentang dan nilai hypotenuse. Saya perlu gunakan sin negatif 1. Sin negatif 1 0.6 per 1. Dan jawapannya ialah 36.87 darjah. Dan seperti mana contoh yang ketiga, soalan ketiga tadi, ini baru 1 bahagian. Nak hitung jumlah sudut, kamu kena kira kedua-dua bahagian. 2 bahagian bermaksud kali 2. Dan nilainya ialah 73.74 darjah. Dan kamu akan dapat 4 markah untuk kali ini. Okey, pelajar yang berhenti pada sin negatif 1, 0.6 per 1 tidak mendarabkan dengan 2 dan dapat 36.87, maka kamu hanya layak dapat 3 markah. Okey, kalau kamu darab dengan 2, baru kamu dapat markah penuh. 4 markah. Okey, dan satu lagi, perkara yang berlaku dalam soalan ini, diberi tinggi pintu ialah 2.5 meter. Dan nilai tersebut langsung tidak digunakan dalam menjawab soalan ini. Okey, sahaja diberi untuk mengelirukan kamu. Alright, jadi sekian untuk pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Teruskan menonton Math by Seki di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.